Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu tahun 5? Harap awak semua sihat pada minggu ini. Baik, kita jumpa lagi pada minggu ini dengan pelajaran subjek pendidikan kesihatan untuk tahun 5. Okey, untuk tanpa membuangkan masa untuk tahun 5 pada minggu ini, cikgu akan ajar awak tajuk ini, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PIRS. Tajuk lakukan yang terbaik. Okey, standard kandungan 2.2, mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Baik, standard pembelajaran 2.2.1 iaitu mengetahui tanggungjawab ahli dalam keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial. Baik, tahap penguasaan 1 iaitu menyatakan tanggungjawab ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial. Baik, ingat 3 aspek ni, mental, emosi dan sosial. Baik, sebelum cikgu teruskan lagi pelajaran pada minggu ini, cikgu nak awak tekan button subscribe dan tekan loceng di sebelah button subscribe untuk tidak terlepas video-video cikgu yang akan datang. Alright? Alright. Okey, jom kita sambung. Apakah peranan kita sebagai anak dalam keluarga? Okey, tanya diri awak, apakah peranan awak sebagai anak dalam keluarga awak? Okey, awak sebagai anak, apa dia awak buat dalam keluarga awak? Duduk saja-saja, tak ada buat apa-apa. Apa peranan awak? Okey, mari kita lihat. Ada 3 aspek. Ingat kita lihat dulu aspek yang pertama, iaitu aspek mental. Dalam aspek mental, apa peranan awak sebagai anak dalam keluarga daripada aspek mental? Okey, kita lihat yang pertama. Sentiasa berfikiran positif pada setiap konflik yang terjadi dalam keluarga. Andai kata, contohlah konflik yang terjadi di mana ibu awak memarahi awak kerana awak bergaduh dengan adik. Okey, itu konflik. Konfliknya ialah awak bergaduh dengan adik. Okey. Kemudian ibu awak memarahi awak. Kenapa? Cikgu nak di sini, cikgu akan cakap, awak kena sentiasa berfikiran positif. Kenapa ibu awak marah awak? Sebab awak bergaduh dengan adik. Kalau awak tak bergaduh dengan adik, adakah ibu awak akan marah awak? Tak ada kan? Mesti ibu akan gembira, sayang awak. Alright? Itu cikgu nak sentiasa berfikiran positif. Oh, mak aku marah aku sebab aku bergaduh dengan adik. Kalau lepas ni aku tak nak bergaduh lah dengan adik. Okey, bukannya awak memberontak. Okey, ibu marah awak, awak hentak-hentak kaki, awak masuk bilik, awak hempas pintu. Bukan, itu bukan berfikiran positif. Alright, ingat. Setiap apa konflik yang terjadi dalam keluarga terhadap awak, haruslah sentiasa berfikiran positif. Ingat positif. Yang kedua, jangan biarkan sesuatu konflik yang terjadi itu berpanjangan tanpa ada jalan penyelesaian. Jika ibu awak marah awak, okey, awak sedih, okay? Macam cikgu cakap tadi, awak sedih dan awak geram, awak masuk bilik, awak hempas pintu. Seminggu awak tak nak bercakap dengan ibu. Ibu panggil makan, awak tak nak. Dan ibu tidur, bawa awak curi-curi makan sikit-sikit. Seminggu, dia berpanjangan. Jangan. Okay? Itu jangan. Itu tak elok untuk kesihatan mental awak. Alright? Marah boleh sekejap je marah. Okay, lepas tu biarkan. Minta maaf balik dengan ibu. Okay? Sekejap je, jangan lama-lama. Kemudian luahkan kepada ibu bapa jika kita mengalami stres, jika awak mengalami tekanan. Okey, contoh kata awak bergaduh dengan kawan di sekolah. Okey, awak balik rumah, awak geram dengan kawan awak. Saya geram betul dengan Ali tu. Kenapa dia buat macam ni kat saya apa semua kan? Awak jangan pendam. Awak luahkan kepada ibu bapa awak. Contohnya malam-malam sebelum tidur, ibu-ibu, tadi kan dekat sekolah Ali buat saya, Ali conteng buku saya, katakanlah Ali conteng buku saya sangat marah ibu. Ibu awak akan bagi nasihat apa benda yang patut awak buat. Okey, dan dengarlah cakap ibu awak tu bila dia nasihat awak. Alright? Itu dalam aspek mental. Kita pergi pula pada aspek emosi. Apa peranan awak sebagai anak dalam keluarga dalam aspek emosi pula? Baik, dalam aspek emosi, yang pertama ialah sentiasa ceria dalam melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh ibu. Apa-apa ibu awak suruh pun, awak kena buat dengan gembira, dengan ceria, dengan hati yang rela, okey? Amat pergi tolong ibu beli bawang di kedai. Baik ibu, awak pergi dengan ceria. Bukannya, Amat tolong pergi beli bawang dekat kedai kat bawah. Dia kata,
Stresnya aku baru nak main game ni, dah suruh beli dah. Tak mau macam tu. Buat dengan sentiasa dalam keadaan yang ceria. Okey. Yang kedua, menerima teguran daripada ibu bapa dengan baik. Andai kata awak tersilap melakukan sesuatu dan ibu dan bapa awak menegur awak. Okey. Amat-amat, lepas ni jangan bermain di tempat yang tak sepatutnya. Katalah awak pergi main dalam longkang, awak pergi main dekat tepi tong sampah. Jangan, sebab itu boleh membahayakan diri awak. Boleh dapat penyakit dekat tempat-tempat kotor tu. Awak terima teguran. Oh, betul juga mak ayah aku cakap macam tu. Nanti kalau aku sakit, susah sakit. Nanti kan dah tak boleh main. Terima teguran tu dengan baik. Okey. Seterusnya, menjaga perasaan dengan sentiasa mengalah dengan adik atau sentiasa menghormati abang atau kakak. Jika tak ada abang kakak, awak ada adik, sentiasalah mengalah dengan budak kecil. Sebab dia budak kecil lagi tu. Awak dah besar. Awak dah darjah 5 dah kan. Awak dah besar. Sentiasa mengalah dengan budak kecil. Kalau adik tu nak main belon, takkan awak dah darjah 5 pun nak main belon lagi. Bagilah adik awak main belon tu. Okey. Atau sentiasa menghormati abang atau kakak. Kalau yang ada abang, ada kakak, hormatlah dia. Sebab dia lagi tua daripada awak. Okey. Dia lagi tua daripada awak. Awak kena hormat dia. Okey, kalau apa-apa jadi kat awak, abang dan kakak awak juga akan lindungi awak. Sebab tu awak kena hormati abang dan kakak-kakak. Okey, itu daripada aspek emosi. Kita lihat pula pada aspek yang pertama, yang terakhir, tidak cepat marah. Okey, emosi. Sikit-sikit nak marah. Apa buat dia? Adik terlanggar kaki pun nak marah. Apa dia lagi? Bila tengok suatu cerita di TV, tiba-tiba iklan, itu pun nak marah. Kenapa nak marah? Sikit-sikit nak marah. Jangan. Tenangkan hati. Sabar. Okey? Sabar. Tarik nafas dalam-dalam. Alright? Okey, itu aspek emosi. Kita pergi pula kepada aspek sosial. Dalam aspek sosial, peranan awak sebagai anak dalam keluarga, apa dia? Okey, yang pertama, mengajak keluarga pergi beredah bersama-sama. Okey, contoh, katalah petang ni awak tengok semua ada kat rumah ayah. Okey, ajak, ya, jom kita main basikal sama-sama. Apa salahnya? Kalau tak ada basikal, ayah, jom kita pergi jalan-jalan dekat bawah, kita jogging ke sama-sama. Apa salahnya? Ajaklah ayah. Okey, yang kedua, sentiasa berinteraksi bersama ahli keluarga, sentiasa berbual, bercakap bersama ahli keluarga. Bila awak tengok semua dah ada dekat rumah tu, awak mulakan sesuatu perbualan. Contohnya topik awak nak mula itu, awak bincang tentang suasana di kampung awak macam mana. Dulu ayah, cakaplah dulu ayah buat apa dekat kampung. Ayah dulu, masa ayah kecil, ayah lestik burung. Awak sentiasa memulakan perbualan, memulakan berinteraksi bersama dengan ahli keluarga. Okey? Itu peranan awak untuk jaga daripada aspek sosial. Yang ketiga, sentiasa membantu ibu bapa kita dalam apa jua perkara. Minta tolong. Simple je. Pergi tanya ayah, tanya mak, ada apa saya boleh tolong? Ayah, ada apa saya boleh tolong? Kalau tak ada apa-apa, tak apa. Kalau ada apa-apa, ayah minta tolong, buat. Senang kan? Simple je. Yang awak buat benda ni jadi rumit sebab awak malas. Itu je. Alright. Okay, seterusnya, sekali-sekala cadangkan kepada ibu bapa, ibu atau ayah awak untuk pergi bercuti. Janganlah pula pagi awak tengok, awak rasa ayah awak tak mampu. Ayah, jom cuti sekolah ni kita bercuti di kita pergi di Turki katakan. Wah kau. Tapi kalau ibu dan bapa awak mampu, tak mengapa, pergi, ajak dia pergi bercuti. Okey. Ayah, ibu, jom cuti sekolah ni kita pergi Pulau Pinang. Dekat sana banyak tempat-tempat menarik. Contoh. Okey. Tengok keadaan. Okey. Bercuti ni bukan di jauh-jauh. Okey. Dekat-dekat pun tak apa. Ayah, jom kalau di Kuala Lumpur, ayah jom kita pergi mandi sungai dekat Hulu Langat. Tempat yang sama bercuti. Okay, alright. Sekarang pun di Kuala Lumpur, berdekatan dengan Kuala Lumpur, banyak tempat-tempat menarik untuk bercuti. Okay, minta ayah, cadangkan. Tapi kalau ibu atau ayah awak cakap tak boleh, sibuk, awak jangan paksa. Biasa, biarkan. Akan sampai satu masa nanti
ibu dan ayah awak akan bawa pergi bercuti. Tak jauh, dekat. Janji bercuti. Itu yang penting. Alright? Baik. Jom kita tonton dan dengar video klip lagu Bahagia Bersama. Okay? Lirik lagu ada dalam buku teks awak. Muka surat berapa cikgu tak ingat. Tapi awak boleh tengok. Okay? Jom kita tonton. Alright? Tonton dulu. Lagu ni bukan penyanyi macam Siti Nurhaliza yang nyanyi okey, bukan suara yang cikgu nak awak dengar, cumanya lirik tu cikgu nak awak tengok lirik tu. Okey, sama-sama kita enjoy dengan video ni. Right. Mari semua sayangi keluarga kita. Riang gembira, gelak ketawa bersama-sama. Hidup akan bahagia dan sejahtera, lebih bahagia. Dalam kehidupan kita, suka duka pasti dirasa. Merajuk bermasam muka, lumrah biasa hidup berkeluarga. Jangan cepat terasa, lakukan saja peranan kita. Ibu bapa yang disayangi, luangkanlah sedikit masa mendengar luahan rasa, kerana kami ingin bermanja. Kami akan berjanji mencurah bakti dewasa nanti. Okey, itu dia lagu tu Awak tengok lirik dia tu Nanti buka buku teks, tengok lirik dia. Okey. Baik, sekarang untuk latihan. Okey, awak sediakan kertas kosong dan pensel. Lakarkan peta buih. Seperti ni, peta buih. Okey. Tuliskan peranan anda dalam keluarga sendiri dari aspek mental, emosi dan sosial. Awak boleh tengok contoh-contoh yang tadi. Okey. Ini contoh peta buih. Okey. Di tengah-tengah ni adalah peranan, awak tulis peranan saya dalam keluarga saya. Okey. Di tepi-tepi tu awak tulislah apa peranan awak dalam keluarga. Alright. Okey, selamat mencuba. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Cuma lagi sekali cikgu ingatkan, untuk tidak ketinggalan kelas yang akan datang, cikgu nak awak tekan button subscribe dan juga button loceng itu, okey, supaya tidak terlepas kelas cikgu, video cikgu yang akan datang. Okey, itu saja untuk minggu ini. Stay safe, stay home, jangan buat perkara yang macam-macam. Okey, sebab COVID-19 ni kita belum menang. Alright, kita belum COVID-19 masih ada lagi. Okey. Jadi kita jaga keselamatan, jaga kesihatan dan jaga kebersihan. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.